Okey, mohon doktor buat live di TV, ibu bapa akan dapat info yang latest, boleh mengelakkan salah fitnah yang asyik menyalahkan golongan pendidik ya. Kita cuba dapatkan sebab kita sedia maklumlah tuan-tuan dan puan-puan ya, TV tu ya, TV kena bayar ya. Tapi kita rancangkanlah kita akan maklumkan kepada pihak ya, pihak berwajib sekiranya boleh kita cubalah dapatkan slot ya. Tapi sekiranya ya tak boleh ya, jadi mungkin penerangan-penerangan ini juga boleh diwar-warkan kepada semua ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, jadi panjang lebar saya terangkan kat situ, saya harap tuan-tuan akan lebih jelas dan lebih faham ya. Jadi mungkin daripada isu-isu ya yang ditanya ni, okey, tuan-tuan dan puan-puan ya, yang pertama sekali kalau kita lihat ya, ini soalan yang kita lihat daripada apa yang ditanya dalam webinar uh, Datin Seri semalam ya. Soalannya, perlukah kita laksanakan, saya harap betul lah ya yang saya baca tu, KTE tu mungkin kita lah. Perlukah kita laksanakan sampai 5 subjek sehari? Bagi saya terlalu banyak 5 subjek. 2 subjek sehari pun pelajar agak susah untuk hadam content. Belajar online definitely tak sama seperti bersemuka. Okey, ya, kita faham ya. Memang tak sama ya. Dan 5 subjek sehari, nak 2 subjek sehari ya. Seperti yang saya nyatakan tuan-tuan dan puan-puan tadi ya. Penentuan mata pelajaran sehari itu adalah bergantung kepada bagaimana sekolah menyusun jadual waktu PDPR. Ya. Kalau jadual waktu PDPR yang disusun oleh pihak sekolah itu ya 5 subjek sehari pada hari Isnin contohnya 5 subjek lah. Kalau hari Selasa mungkin 2 subjek, 2 lah. Ya. Dan sebenarnya pihak sekolah boleh teruskan apa sahaja bentuk jadual waktu yang ada. Ya. Yang kita beri itu ialah contoh sahaja. Ya. Yang dah ada tu okey, boleh berjalan seperti biasa. Ya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan perlu tambah baik ya untuk memastikan bahawa peruntukan masa PDP dan peruntukan masa tutorial seminggu yang dinyatakan itu dipenuhi. Okey, itu yang penting ya. Nak satu hari itu 5 subjek ataupun satu hari itu 2 subjek ataupun beberapa yang lain tu tidak ada masalah. Bergantung kepada jadual waktu yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi pihak sekolah apabila nak merangka itu sudah pastilah dia ada komiti, ya, ada jawatan kuasa untuk melihat ya, untuk melihat semua perkara aspek tentang sumber yang ada di sekolah itu dieksplor untuk memastikan ya perkara itu boleh dilaksanakan ya. Dan mungkin kita tertarik tuan-tuan dan puan-puan kan, kerana apabila lihat dekat sini dia kata belajar online seperti yang saya nyatakan tadi, tak semestinya semua online. Walaupun 100% kita ada internet ataupun ada komputer, tak semestinya online. Okey? Jadi pihak sekolah boleh melihat yang mana boleh online, yang mana tak perlu online ya, untuk memastikan bahawa perkara itu, jadual waktu itu dilaksanakan. Yang penting sebenarnya ialah PDP anak-anak kita, anak-anak murid kita kat rumah itu berjalan. Okay. Sama ada offline ataupun online. Okay. Jadi itu semua ikut kreativiti sekolah lah tuan-tuan dan puan-puan ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Biasalah ya buat kreativiti jadual waktu itu ya. Biasa ya. Saya pun lama di sekolah dahulu, memang itu kerja kita apabila awal tahun kita lakukan itu untuk pastikan bahawa semua berjalan dengan lancar ya sebagai apa yang kita nak laksanakan sepanjang tahun. Okey, soalan yang kedua. Contoh jadual agak berat kerana masa terlalu panjang dan beban kepada ibu bapa yang mempunyai anak ramai. Saya dengan isteri bekerja dan anak-anak saya berkongsi gadget dengan ibu bapa. Sekiranya online, mereka tak dapat ikut. Bagaimana dengan pelaksanaan sekiranya hanya ada satu peranti dikongsi beramai-ramai? Jadi seperti yang saya terangkan juga tuan-tuan tadi, jadi dekat sini pihak sekolah ya, sebelum melaksanakannya sudah pastinya perlu ada muafakat ya dengan ibu bapa ya untuk pastikan bahawa apakah kemudahan yang ada kepada
anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita dekat rumah itu gadget dia tak ada penuh dan guru nak juga laksanakan online bagaimana, kan? Jadi itu perlu diseimbangkan semua, supaya anak-anak yang penting sebenarnya akhirnya anak-anak kita tu belajar dan mereka dapat melaksanakan PDP. Jadi kita kena tahu. Jadi contoh-contoh yang ditekankan tadi ada. Kalau semua boleh, kita boleh online sepenuhnya. Kalau mungkin tak boleh sebahagiannya, kita boleh ada yang online, ada yang offline. Ataupun mungkin ada yang langsung dalam kes ini, dia ada. Dia ada. Tetapi mereka terpaksa berkongsi. Jadi kena mufakatlah dalam kes ini. Dan juga dalam kaedah-kaedah tertentu, contohnya bahan pengajaran itu boleh diakses oleh murid kemudian, contohnya. Jadi mungkin guru mungkin dia nak buat oleh kerana mungkin mereka tak nak menggunakan kaedah manual, kaedah modul, mereka akan menggunakan mungkin rakaman dan sebagainya. Yang sebenarnya anak-anak ini boleh akses kemudian apabila mereka boleh dapat gadget itu daripada adik-beradik yang lain. Jadi dalam kes itu pihak sekolah perlu menitik beratkan tentang pemufakatan antara guru dan juga ibu bapa untuk anak-anak murid mereka lah, seberapa baik yang mungkin. Okey, next. Guru telah hantar bahan untuk aktiviti. Sayangnya respon daripada murid sangat minimum dan lambat pula tu. Macam mana nak atasi Okey. Jadi dekat sini biasalah itu biasa kalau anak-anak kita depan kita, anak-anak murid kita depan kita pun lebih kurang begitu. Bagaimanalah kalau mereka tidak ada bersama dengan kita. Jadi dalam kes ini, jadi pihak sekolah perlulah merancang dan menambah baik PDPR itu daripada masa ke semasa jadi lepas itu melakukan pemantauan dan tindakan yang perlu secara berterusan dari masa ke semasa dan bagaimana nak merancang untuk menaikkan keterlibatan murid. Mungkin kalau cikgu-cikgu biasa dekat sekolah, contohnya bila mereka buat PDP dekat sekolah pun ada murid-murid yang dalam kelas mereka tak ada berminat. Mereka bermain, mereka tak buat itu, buat demo, buat apa amali pun mereka tak buat. Tapi cikgu ada kaedah bagaimana untuk pastikan bahawa murid-murid ni minat dengan pembelajaran mereka. Saya rasa serupa juga kalau dekat mereka tidak berasa bersama dengan guru-guru di sekolah. Mereka berada di rumah, tengok respon lambat dan sebagainya. Jadi keterlibatan itu kita nak dapatkan itu mungkin pelbagai kaedah yang dilaksanakan jadi mungkin kita perlu berhubung dengan ibu bapa, mungkin kaedah-kaedah yang lebih menarik mungkin bukan hanya bercakap dalam komputer, mungkin aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan mungkin kalau selalu kita hanya menggunakan bahan-bahan pembentangan seperti bahan-bahan buku dan sebagainya, mungkin di pelbagai kaedah dengan aktiviti-aktiviti seperti mungkin filem ke apa ke, saya rasa banyak bahan-bahan yang ada dalam persekitaran kita yang kita boleh gunakan khususnya yang online tapi kalau yang offline kita boleh pelbagailah kaedah-kaedah yang boleh menarik minat murid-murid untuk memberi respon kepada bahan-bahan aktiviti yang kita laksanakan. Okey. Baik, soalan 4. Biasanya ibu bapa boleh online dengan kita waktu malam. Kalau kita buat rakaman, kita tak dapat feedback secara terus. Ramai ibu bapa cadang macam ni. Okey. Jadi dalam kes ini tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya malam secara umumnya bukanlah waktu belajar. Malam tu sebenarnya bukanlah waktu belajar. Jadi seharusnya seboleh-bolehnya guru bukan seboleh-bolehnya saja. Jadi sebenarnya sekolah perlu mengekalkan jadual waktu yang telah dicadangkan itu. Tetapi kalau ibu bapa guru-guru nak buat dia waktu luar daripada jadual waktu pastikan bahawa guru-guru mesti mendapat kebenaran daripada ibu bapa. Jadi kelas kita itu perlu dapat kebenaran lah
kita tak boleh buat waktu malam tanpa kebenaran ibu bapa sebab dia akan mengganggu ya apa yang ada kepada anak-anak murid kita kat rumah ya. Mungkin waktu itu ada aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, dirancangkan oleh ibu bapa. Jadi dan sekiranya ia perlu untuk buat ya pada di luar waktu jadual waktu yang ditetapkan oleh sekolah, jadi guru-guru perlu berbincang dengan ibu bapa ya dan ada permintaan ibu bapa. Kalau tidak, laksanakanlah pada jadual waktu itu ya. Kerana kita lihat ya mungkin perkara-perkara lain ya yang kita tak rancangkan mungkin boleh berlaku apabila kita melaksanakan di luar jadual waktu. Tapi sebenarnya apa-apa pun yang penting ialah dan guru-guru membuat pemufakatan kepada dengan ibu bapa dengan kaedah yang terbaik kerana tujuan kita tidak lain dan tak dia bukan ialah untuk memastikan bahawa PDP itu berlaku kepada anak-anak murid kita rumah yang berada di bawah penguasaan ibu bapa. Okey. Okey. Ni, okey. Jadi okey. Ni. Bila nak mula laksana jadual waktu PDPR baru ni? Ya, mungkin itulah soalan cepu mas nak tanya kan. Dah buat-buat ni bila nak laksana? Okey, seperti yang saya nyatakanlah tadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah siap boleh laksana. Hari ni dah ada, tak ada masalah, boleh laksana. Hari ni ialah hari Selasa. Esok hari Rabu, rasanya tak ada sekolah seluruh negara yang cuti, kecuali sekolah-sekolah yang ditutup dan sebagainya, boleh mula. Okey, kalau sekolah yang ditutup, kalau anak muridnya ada kat rumah pun, dia boleh mula juga kalau jadual waktu dah ada. Tetapi kalau belum ada, dan belum lagi diselaraskan, boleh buat dan bolehlah dikuatkuasakan ya menjelang 22 Februari 2021 atau lebih awal. Okey. Baik, next. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, saya kalau tuan-tuan dekat sini ya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan tiba-tiba hari ni semalam pun tak buat tanya sebab mungkin nampak macam faham. Hari ni pun sebab semalam baru webinar Datin Sri, hari ni ya saya pula bersama tuan-tuan dan puan-puan mungkin rasa faham kot. Okey, tapi nanti bila tuan-tuan nak buat tak fahamlah pula. Semalam macam faham, hari ni jadi tak faham. Biasalah kan, macam teori faham sangat. Tapi bila buat kita kurang faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ya, kalau ada masalah boleh telefon terus kepada ya kami di war room kami iaitu di 03-8884-2279. Okey. So dekat situ akan ada petugas-petugas pegawai yang akan sentiasa lihat. Tetapi ingat tuan-tuan ya, janganlah telefon di luar waktu pejabat. Memang tak ada tapi kalau di luar waktu pejabat, waktu-waktu tu tuan-tuan nak tahu, jadi tuan-tuan bolehlah buat email iaitu aduankurikulum2021@gmail.com. Jadi pegawai-pegawai kami akan cuba selesaikan dengan sesegera mungkin untuk memberi maklum balas kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, sekiranya ada perkara-perkara itu ya. Jadi sebarang permasalahan insya-Allah tidak ada perkara yang tak boleh diselesaikan ya. Kita sama-sama berbincang ya dan kita akan cuba membantu seberapa baik yang mungkin ya untuk kita dapat atasi masalah-masalah tersebut ya. Okey. Urus dia ada persoalan-persoalan yang timbul dah ni lagi. Encik Azmi. Ada ke Encik Azmi? Nampak macam clear je ke saya cakap seorang? Harap tidaklah kan? Ramai kat dalam ni. Saya dimaklumkan oleh urus dia ramai Saya tak pasti. 17,530. Bermakna kalau seluruh sekolah ada satu wakil, bermakna 10,000 sekolah kita ada 10,000. Mana lebih dua wakil. Okey. Okey. Mohon doktor buat live di TV. Ibu bapa akan dapat info yang latest
boleh mengelakkan salah fitnah yang asyik menyalahkan golongan pendidik, ya. Kita cuba dapatkan sebab kita sedia maklumlah tuan-tuan dan puan-puan, ya, TV tu, ya, TV kena bayar, ya. Tapi kita rancangkanlah, kita akan maklumkan kepada pihak, ya, pihak berwajib sekiranya boleh, kita cubalah dapatkan slot, ya. Tapi sekiranya, ya, tak boleh, ya, jadi mungkin penerangan-penerangan ini juga boleh diwar-warkan kepada semua, ya, untuk pastikan bahawa kita golongan pendidik ini, ya, yang sentiasa bertungkus lumus untuk memastikan bahawa anak-anak kita, anak-anak murid kita ini dapat yang terbaik, ya. Okey, kita dapat laksanakan dan semua orang, ya, boleh faham, ya. Okey, ya, saya nampak dekat sini semua tahniah penerangan yang jelas. Kalau ada apa masalah, ya, tuan-tuan boleh bagi tahulah, ya. Saya pun tak tahu urus dia bagi masa sehingga pukul berapa kat saya ni, ya. Okey, setuju live TV. Okey, insya-Allah kita cuba cari, ya. Tapi saya tak boleh berjanji tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab kita mengikut, ya, peraturan-peraturan, ya, yang perlu diikuti, ya, dengan pembayaran dan sebagainya, ya. Okey. Kalau kita laksanakan dekat sini ni, kita bayar dah ni. Kita tak bayar, ini percuma je. Bolehlah kita buat banyak-banyak kalau macam ni kan. Tapi bila buat kat TV ni yang kita kena bayar, ya. Kecualilah, ya, mungkin ada yang sponsor, tak ada masalah sebenarnya, ya. Okey. Okey, alhamdulillah, terima kasih, ya, atas perkongsian, sangat bermanfaat, ya. Okey. Okey, mohon sediakan rakaman untuk ulang siar dengan ibu bapa, ya. Urus dia boleh lihat, ya. Sekiranya, ya, boleh ada rakaman dan siarkan kepada ibu bapa juga, okey. Okey, terima kasih, ya. TV pendidikan boleh siar pelajaran untuk budak SJKT dan SJKC. Okey, puan rumah, okey, kita akan cuba, ya, usulkan kepada pihak yang berkaitan, ya, untuk kita lihat adakah ada, ya, untuk kita siarkan perkara tersebut. Kita take note dalam perkara ini. Okey. Okey, ada yang lain, ya. Saya cuba nak melihat, ya, sekiranya saya boleh bantu masalah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Cuma apa tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam intipati perbincangan saya pada hari ini, jadi saya pohon, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, baca dengan teliti manual PDPR 2.0 dan juga, ya, kita punya apa, panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR itu, ya, dan, ya, selarikan pemahaman itu, dan sekiranya ada isu-isu yang berbangkit yang perlu diberi bantuan, ya, boleh berbincang, ya, sama ada dengan rakan-rakan sekolah, dengan PPDJ PEN, ataupun boleh terus kepada sekolah, ya. Subjek-subjek TVET banyak kerja amali. Mohon ambil kira pelaksanaan subjek ini untuk kelancaran PDPR, ya. Jadi ini akan diambil kira oleh guru-guru subjek TVET lah, ya, bagaimana, ya, seperti yang saya nyatakan tadi, sekiranya ada perkara-perkara yang tidak mungkin boleh dilaksanakan secara PDPR, jadi guru-guru kena catat untuk dilaksanakan apabila berlaku face to face nanti, ya. Kita laksanakan yang boleh dalam PDPR dahulu, ya. Okey. Okey, terima kasih, ya, sekurang-kurangnya. Okey. Okey, kalau boleh KPM sediakan channel TV pendidikan setiap tahun dan tingkat ikut jadual waktu untuk semua murid agar murid dapat pendidikan yang sama. Okey, ya. Walaupun mungkin secara umumnya macam tidak mungkin, tapi kita akan, ya, kemukakan jugalah, ya, kepada pengurusan kita tentang pandangan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey. Okey, mungkin boleh wujud satu Telegram PDPR untuk dapat feedback, urus dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya ada telefon terus, ya, secara terus seperti yang saya nyatakan tadi, boleh telefon, tidak ada masalah, ya. Waktu pejabat kita boleh jawab, ya, terus, ya.
Dan sekiranya tuan-tuan nak, boleh buat secara email dan kita boleh jawab ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana mungkin jawapan-jawapan itu mungkin perlukan sedikit masa ya untuk kita dapat rujuk kepada pegawai-pegawai yang berkaitan daripada pegawai-pegawai yang bertugas di kaunter. Jadi perkara-perkara itu perlu ambil kira, dan kalau tuan-tuan bertanya ya mungkin kita juga ya sekiranya pegawai-pegawai yang bertugas itu arif tentang yang ditanya, dia boleh jawab. Kalau mereka kurang arif dan mereka perlukan bantuan kepada pegawai meja yang lain, jadi kita perlukan pegawai meja lain untuk bantuan jawapan ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Selain hanya memaklumkan, mungkin elok adakan latihan khas untuk online khusus pada guru-guru dan pelaksanaan PDPR. Guru-guru tidak pernah latih sebegini. Terima kasih Dr. Latif. Okey. Dalam kes ini juga ya, secara umumnya ya, insya-Allah ya BPG ya akan ambil tugasan tersebut ya. Bagaimanapun secara umum tuan-tuan dan puan-puan ya, pihak sekolah juga boleh ambil inisiatif segera, kerana kita juga ada guru-guru kita yang mungkin expert seperti guru YouTube dan sebagainya, tetapi kita akan maklumkan kepada BPG untuk meminta adakan latihan-latihan seumpamanya. Okey. Okey, KPM minta guru cemerlang merakam sesi PDP yang cemerlang untuk siarkan di mana-mana media. Ya, insya-Allah dalam kes ini sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, KPM telah memulakan langkah. Tuan-tuan boleh melihat di NTV 7 dan juga saluran-saluran TV OK dan sebagainya, di mana di situ ialah guru-guru cemerlang kita ya beraksi untuk kepada anak-anak murid kita, khususnya yang akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun ini ya. InsyaAllah pada masa kapan kita akan lihat perkara itu untuk lebih baik. Okey. Okey. So rasa mungkin dapat membantu dengan sebaran dalam YouTube ya, dalam grup parent di sekolah ya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan boleh sebarluaskan ya, tidak ada masalah ya untuk kita buat sebarluas. Okey. SISC Plus DPPD boleh turun bantu sekolah-sekolah yang punya masalah PDPR serta beri penerangannya biar jelas. Ya, insya-Allah ya, SISC akan sentiasa berganding bahu dengan pihak sekolah. Jadi saya harap SISC juga memahami dengan yang terbaik ya untuk membantu guru-guru. Okey. Okey, adakah sekolah dibuka lebih lewat? Tuan-tuan dan puan-puan, itu di luar bidang kuasa saya ya. Kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mudah-mudahan ya semua yang berlaku ini akan berakhir, jadi bolehlah dibuka dengan lebih awal ya. Okey, link kehadiran ya. Saya tak pasti link kehadiran ni untuk mereka buat kehadiran ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir tu link kehadiran ya. Jangan lupa ya. Okey, mungkin boleh wujudkan channel Telegram seperti MKN ya. Okey, urus dia ya. Cuba lihat kod-kod ada yang boleh ditambah baik ya selain daripada war room kita ya. Nampaknya mungkin mereka lebih selesa dalam bentuk itu. Okey. Okey, link kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ya seperti yang tertera ya. Okay. 5 minit lagi. Kehadiran saya tak masuk lagi. Okey. Kang saya yang bagi talk pada tuan-tuan, dia kata, oh Dr. Latif tak ada latihan pula tahun ni. Okey, ada 5 minit tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada untuk kita sama-sama bantu. Dan saya ingatkan ya, sekiranya ada masalah selepas ini, ada nak tanya, jangan malu, jangan segan ya. Boleh telefon kepada yang tertera tadi untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi ramai pegawai-pegawai akan membantu tuan-tuan ya. Mudah-mudahan semua kerja buat kita akan dirahmati Allah dan semuanya akan dapat dilaksanakan dengan baik. Okay. Mohon SOP di sekolah diperketatkan apabila sekolah dibuka. InsyaAllah ini memang sentiasa diambil berat oleh pihak kementerian ya. Sekarang SOP pun semua ada yang ketat untuk pastikan bahawa
tidak berlaku penularan, insya-Allah. Okey, tahniah atas penerangan jelas. Terima kasih ya. Terima kasih Tuan atas pencerahan yang diberikan. Okey, sama-sama ya. Terima kasih atas perkongsian. Okey, terima kasih ya. Kita menghampiri masa untuk tamat ya. Saya tak pasti bila akan tamat ni. Dah tamat ke belum? Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, ada kemungkinan ke murid sekolah dibekalkan dengan ID MOE? Murid kepala sekolah ada dibekalkan ID MOE? Kita akan cuba panjangkan kepada pihak BPSH untuk dapatkan BPSTP BPSTP untuk dapatkan makluman tersebut ya. Okey, mohon KPM periksa video dalam delima, kalau boleh video itu dalam tu adalah resmi daripada KPM. Okey. Kalau dalam delima kita akan maklumkan kepada BSTP ya untuk pastikan perkara ini ya disemak. Okey, tuan-tuan ya. Nur Fazrin binti Aziz. Terima kasih. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan ya, masa telah mengakhiri, mencemburui kita ya. Rasanya ya semua sekali rasa macam jelas kat situ ya. Tapi saya yakin ya tuan-tuan jelas pada waktu ini. Saya yakin pada waktu ini memang jelas ya. Tetapi selepas ini mungkin kalau ada yang tak jelas, jangan lupa untuk hubungi kami ataupun berbincang dengan rakan-rakan untuk kita bantu. Jadi saya terima kasih sekali lagi. Saya harap tuan-tuan dapat menghadamkan tentang apa dia panduan pelaksanaan jadual waktu dan manual ya. Manual versi 2.0, PDPR 2.0 itu, dan seterusnya buatlah yang terbaik ya. Yang penting kita sebagai warga pendidik ya, kita pastikan kita sama-sama melindungi diri kita dan kita sama-sama menjaga pekerjaan kita dan kita sama-sama satu hala satu tuju untuk memastikan bahawa pengajaran untuk anak-anak murid kita berjalan walaupun sebenarnya kita ada dalam masa yang mencabar ini. Kalau orang kata waktu ni waktu perang pun waktu perang lah. Yang pentingnya murid-murid kita dapat benefit dengan apa yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dapat bersama dengan saya hari ini, kepada Barisan Urus Dia Sari, dan juga kepada Cik Azmi ya daripada BPG yang menguruskan ya streamyard kita pada petang ini ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya, sehingga kita berjumpa di lain waktu, di lain siaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.